Menyambung lagi pada bab kebaikan dan perhubungan. Bab kata pengarang, kata penyusun yang diletakkan tajuk dia menyatakan hadis-hadis yang membicarakan kasihankan orang Islam. Ketahuilah kiranya saudaraku, bila bercakap dengan orang Islam hendaklah lemah lembut bercakap. Berhubungan kita dengan sesama kita, babus silah birri, kebaikan ni berlembah lembut. Azillatin alal mu'minin wa aizzatin alal kafirin. Azillah, merendah diri sesama muslim, bersama mukmin. Jangan berkasar dengannya dengan bahasa, dan berbahasalah dengan bahasa yang halus. Artinya bahasa yang baik, bahasa yang penuh adab dan sopan, bahasa yang berlapik. Itu cara rahmatil muslimin. Dan tidak menunjukkan kelakuan yang kasar dan tidak beradab, serta tidak mendengarkan kepadanya manusia-manusia atau bukan manusia, muslim atau bukan muslim, dia kata. Dan tidak pandangkan padanya manusia atau bukan manusia, muslim atau muslim. Maksudnya jangan tidak pandang kepadanya, jangan tidak tilik dengan siapa, tidak perhati dengan siapa kita cakap. Tengok muslim, manusia ke tidak, Islam ke kafir. Islam itu yu'la, Islam tu tinggi, Islam tu VIP. Kita ni dekat dengan masjid, hotel VIP. VIP ni artinya eksklusif. Sebab apa eksklusif pula? Tak liberal, tidak sama. Jadi eksklusif itu lebih mulia sebab dia benar, yang lain salah. Jadi yang benar sebab yang diredai oleh Allah, yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya yang mana satu? Firman Allah taala antaranya, yauma akmaltu lakum dinakum wa yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kamu agama bagi kamu, wa atmamtu lakum ni'mati, dan aku sempurnakan dengan nikmat beragama, dengan nikmat Islam ini sempurna nikmatku. Disebabkan Islam, dunia jadi akhirat. Disebabkan Islam ni dunia jadi akhirat. Dekat iman ini dunia jadi akhirat. Kalau tidak kerana Islam, dia dunia ni jadi dunia juga, yang akhirat pun tak jadi akhirat sebab tak Islam. Syarat utama dia Islam, mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Jadi sempurna nikmat. Bawa kereta pun jadi dunia jadi akhirat juga sebab bawa ke masjid. Berpakaian lawa pun jadi di dunia jadi akhirat juga. Kalau tak, dia tak jadi. Dia berpangkat pun jadi akhirat juga sebab nikmat Islam. Apa lagi? Apa yang ada di dunia? Pakai lawa, ada harta, apa perhiasan dunia, anak pinak, malu wal banun zinatul hayatud dunia. Harta dan anak pinak dunia, harta jadi akhirat juga sebabkan Islam. Anak di dunia jadi akhirat juga sebabkan Islam. Harsun, kuda, tanaman-tanaman, ladang jadi akhirat juga sebab Islam. Sempurna nikmat. Baik, antara lagi nikmat bersama berhubungan dengan kita ini, maka muslim sama muslim itu ada caranya, iaitu tidak berkasar. Kita tengok dengan siapa kita bercakap. Dan Islam tu pula ada di kalangannya yang muda dengan yang tua. Yang muda caranya kita sayang, yang tua kita hormat. Sebab tu dia kata jangan kasar dan jangan tidak pandangkan kepadanya manusia atau bukan manusia, muslim atau bukan muslim. Itu maksudnya. Maka biarlah baik-baik laku, dia kata. Ini kata ulama lah. Pekerti di hadapannya, budi pekerti di hadapannya, menunjukkan kasih dan mesra dan berkasih-kasihan, sama-sama Islam. Bukan munafik ni, sebab dia tunjuk ini Islam yang syuruh.
Allah yang suruh tunjukkan perkati yang tak baik. Jadi maksudnya mafhum mukhalafahnya, sembunyikanlah yang tak baik tu. Tak usahlah di depan orang tua, di depan muslim yang lain, di depan saudara, di depan khalayak ni nak tunjuk lepas laku. Dah Allah sembunyikan, maka tak payahlah tunjuk. Allah dah sembunyi dah aib. Mudah-mudahan dia berhenti terus perbuatan yang tak baik. Ni ada juga yang salah faham. Dia kata munafik. Munafik bukan macam tu. Munafik bila dia berjanji, dia mungkiri. Bila dia bercakap, dia bohong. Bohong tu macam mana? Macam kisah serigala. Serigala bila datang tak ada serigala. Itu bohong. Serigala datang tak ada serigala. Kali ketiga serigala datang sungguh. Tak ada, orang kampung dah tak percaya dah. Itu baru bohong. Ada pun yang tak baik kita sembunyi, yang hodoh kita, yang tak lawa tu kita sembunyikan sorok-sorok, jangan tunjuk di hadapan saudara mara, di hadapan orang-orang. Itu bukan munafik. Mudah-mudahan jadi baik semua. Tunjukkan budi pekerti, kasih mesra. Bahkan sebab apa kata ulama, kata guru saya, kenapalah agaknya Islam ni datang kat semenanjung tanah Arab. Akhirnya sempurna Nabi Muhammad, sempurna Islam di semenanjung Arab. Arab ni perangai dia Masya Allah, ambil batu jadi Tuhan pun ada. Orang belah Amerika kulit putih pun lebih kurang juga. Orang yang belah kulit ni, belah Afrika sana, orang Melayu pun ada juga. Kenapa tak dilantik Rasul akhir zaman? Kenapa tak di tanah Melayu ke, di Malaysia ke? Kenapa di akhirnya Rasulullah dipilih di semenanjung tanah Arab tu, dan tanah Arab tu dipilih. Kata antaranya hikmahnya ialah kerana Arab ni dia walaupun dia banyak juga sifat-sifat dia yang kelakuan-kelakuan yang mungkar, tapi dalam tu ada kebaikan. Di antaranya adab dia bersama bila ada tetamu. Tetamu dia walau perang 7 keturunan perang tikam-tikam, tapi datang sebagai tetamu dia layan elok-elok. Dibagi makan, disila masuk, dia tak ada buat khianat-khianat. Lepas tu masa walaupun masing-masing jahiliah, bila berjanji dia tepat. Kita kata bulan ni bulan haram, tak nak perang, dia tak perang. Semua hormat. Dia tak macam setengah manusia yang lain, janji khianat. Lepas tu macam Bani Israel, dia suka khianat, nabi-nabi dia khianat. Jadi dan satu lagi Arab ni dia bersungguh, dia jad, dia nekat. Antaranya. Jadi antaranya kata ulama, ada sikit-sikit kebaikan tu menjadi sebab adalah sebab boleh jadi hikmah Allah Subhanahu Wa Taala kata orang yang mentakwil ulama bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memilih bumi Arab yang tandus dan orang Arab tu di kalangan Arab. Nabi Muhammad SAW di kalangan Arab. Dia sebab ada perkara-perkara iaitu adab, yang nilai-nilai yang baik yang ada pada mereka. Jadi Allah beri taufik dan hidayah. Itu sebab tu kalau kita kelakuan yang baik ini kita teruskan, beradab yang baik ini, teruskan dengan kelakuan yang baik ini, nanti Allah datang kasih sayang Allah. Allah bila dah jatuh kasih sayang Allah, maka dia tak ada buat benda lain lah melainkan apa yang Allah suka saja. Itu hadis kursi. Maka demikianlah disuruh oleh syarak kita dengan dalil yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Katanya an Jarir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarhamin nas la yarhamahullah. Ini dalil hadis yang selalu kita dengar, tapi kita baca lagi lah sebab dia sampai dekat situ. Jadi amanah baca kitab dia macam itulah. Kalau kita tuan-tuan kita lah, saya pun guru kita, baca daripada awal, baca daripada tajuk, lepas tu muqaddimah, kata pengarang. Itu penting, bacalah walaupun dah pernah baca juga. Yang ni macam tu kita lah. Adalah rahsia dia katnya. Mudah-mudahan ada kebaikan dia. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi namanya Jarir bin Abdullah, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak kasih akan orang Islam, tidak mau berlemah lembut, bahkan berkasar jua, nescaya Tuhan tiada belas kasihan akan dia, tiada rahmat.
Banyak kali kan kita belajar Imam Syafi'i pesan masuk syurga ni bukan dengan amal kita yang banyak. Amal kita tak banyak pun sebenarnya, tak boleh pun nak bayar biji mata sebiji pun. Tapi bukan dengan amal. Amal tu memang tanggungjawab, kena buat sebab kita hamba, memang kena kerja lah. Tetapi dengan kasih dan belas, limpah kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana belas kasih Allah nak tumpah sedangkan kita dah lah kurang amal. Tak ada amal, lepas tu maksiat pula banyak. Dah dengan rahmat Allah. Macam mana kunci rahmat Allah jatuh? Banyak. Hari tu kita belajar dengan jaga anak 2 orang mendapat rahmat Allah, masuk syurga anak perempuan. Dengan jaga anak, jaga sentuh anak yatim, hormat menyayangi yatim pun masuk syurga juga. Boleh, itu kunci juga rahmat Allah. Ini satu lagi kunci, belas kasihan sesama muslim. Dengan cara belas kasihan tu macam mana? Bukan cakap kasihan dia, bukan kata gitu. Kasihan kura-kura, kasihan monyet, bukan begitu. Kasihan tu kadang-kadang lafaz kasihan tu boleh menjadi menyakit hati orang. Sebenarnya kasihan tu, sebab kasihan dia tu bukan nak menolong, dia mengejek. Bukan begitu artinya. Bercakap dengan perkara yang baik, menolong, membantu dan sebagainya. Nanti kita tengok dalam syarahnya. Mula-mula sekali afsyus salam, sampaikan salam. Sahabat Nabi balik pokok ni dah berjumpa, Assalamualaikum, balik sini Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ada, cuma waktu dalam tandas taklah bagi salam. Adalah 2-3 perkara, ya, 5 perkara tak bagi salam, tak jawab, tak bagi salam lah. Orang tengah berwuduk, tengah majlis ilmu, jadi tak beri salam lah. Ada juga perkara yang tak boleh jawab salam. Tetapi selain daripada tu, diberi salam. Sahabat melafazkan salam, sebarkan salam. Salam tu indah sebenarnya, tapi mungkin kadang-kadang kita kurang mahir dalam bahasa Arab, jadi kita tak ada zauq, tidak ada semangat, tidak ada zuk, dia kata. Bila kita lafaz Assalamualaikum, sebenarnya lafaz dia indah. Kesejahteraan atas kamu dan rahmat Allah. Doa orang, sejahtera atas kamu dan rahmat Allah, kita doa. Assalamualaikum warahmatullah, rahmat Allah wa barakah dan keberkatannya. Assalamualaikum, hebat. Tapi kita salam-salam tak biasa. Kita ingat salam jabat tangan je. Sebab tu kata Imam Ghazali, anak ni, kita ni, masa kecil itu lepas belajar Quran tu, diajar juga kalam Arab, lisanul Arab, kata Imam Ghazali. Sebab kita jadi faham bila lafaz-lafaz tu, terutama lafaz yang biasa-biasa salam. Yang paling besar sekali ialah lafaz bila nak solat, bila dalam solat. Walaupun batin tu hati, ilmu hati. Ya, banyak kali kita belajar batin nak khusyuk dalam sembahyang, perbuatan dia tu ilmu hati, ilmu tasawuf. Tapi ada juga ilmu syariat. Ilmu syariat di antaranya daripada awal wuduk, lepas tu ada juga di dalam ilmu syariatnya selain daripada tu, iaitu memahami makna lafaz-lafaz di dalam solat tu bahasa Arab. Ya. Baik, pelajaran kita hari ini berkaitan dengan rahmat muslim. Hadis ni hadis sahih, diriwayatkan daripada Abdullah bin Auf, dan ada riwayat daripada Sa'id, dan daripada Ibnu Umar, juga daripada Abi Hurairah, Abdullah bin Umar. Katanya lagi bermula hadis ini hasan, lagi sahih, tak boleh nak tolak lah, tak tertolak sahih ni. Sebab semua jalan yang sanad yang begitu hebat, yang begitu baik, yang begitu siqah, dhabit, dia catat kuat, hadis yang begitu kukuh, dalil yang begitu kukuh, yang mustahil pada akal dan pada adatnya untuk di sana kata ada penipuan ataupun nukilan ataupun maudhu' rekaan pada matan hadis tersebut. Jadi jelas hadis itu jadinya hadis sahih. Ya. Boleh buat dalil, boleh buat hujah hadis yang sahih, tak boleh nak lawan dah. Masalah ataupun dipanggil kupasan hadis, fiqhul hadis. Kepunyaan sama Islam itu apa ya? Kepunyaan erti hak. Kepunyaan hak Islam sama Islam tu apa dia? Dalam lama cakap apa ia? Apa ia? Kata Imam Ghazali, disyarah oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala dalam bab ni,
Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ada 4 jilid, kepunyaan sama Islam itu banyak. Setengahnya apabila berjumpa akan seseorang, maulah memberi salam, afsus salam. Dan memberi salam sunat, menjawab pula wajib. Sebab apa? Sunat apa? Dia tawaduk. Dan bila dia ajak ke rumah keduanya, antaranya hak atau kepunyaan tadi, bila diajak ke rumah maka perkenankan ajaknya. Kenduri kahwin wajib, kecuali ada halangan yang menghalang. Ya. Apabila sakit, pergi melawat akan dia, pergi ziarah. Kita kadang tak terziarah. Kena ziarah pun jangan-jangan, tambah duduk bandar ni susah. Tapi kita susah bukan bermakna kita tak boleh buat, maka boleh kita buat. Tak, mungkin boleh ada cara, boleh difikirkan keadaannya macam mana. Sebab kita yang boleh susun. Tak, kalau syariat Allah Subhanahu Wa Taala ini datang, mana bolehlah tu. Ini tak bolehlah pemerintah pemerintah ketua pengulu ke penguasa setempat fikirkan macam mana kita boleh mesyuarat, bagaimana kita boleh juga, walaupun kesibukan, walaupun keadaan di bandar kita ni, boleh juga budaya ziarah sakit ini jadi budaya. Kita sekarang ni, dulu di kampung tak ada masalah, tapi sekarang ni di kampung dah tak ada orang sangat dah. Sebanyak sekarang ni di taman. Nah, dulu kampung dibuka-buka kampung, sekarang ni kampung dah tak buka-buka dah. Lepas tu Felda, sekarang ni buka taman-taman dah. Jadi adalah kampung dulu-dulu. Macam mana supaya budaya ziarah-menziarah ini boleh diteruskan? Fikirkanlah, ini sebab hak Muslim sama Muslim, dia boleh dakwa esok. Bila kata hak ni dekat akhirat esok, dia boleh dakwa. Kita tak ziarah dia, jiran kita 40 depan, 40 kiri, 40 kanan, 40 belakang. Itu jiran kita lah. Macam mana? Kalau ada kematian hendaklah sama-sama pergi mengiring jenazahnya. Sekarang ni pun kurang dah. Dah banyak naik kereta jenazah. Tapi kita pun kurang dah. Macam ya tak ya je. Kalau di setengah tempat di kampung mak mentua saya tu, di Felda tu, dia umum bila ada kematiannya ada diumum kat masjid. Dengarlah orang baca Quran. Ada dia buat isyarat. Dia buka Al-Quran. Dengar ada Quran, baca Quran tu, cepat-cepat tengok WhatsApp. Oh, ada kematian. Pukul berapa nak mandi? Dia akan dimandi. Kemudian pukul berapa akan disembahyangkan? Mari-mari ramai-ramai sembahyang di sini, disolatkan. Kemudian bergerak ke mengiringi jenazah. Di situ juga ada pelajaran, ada rahsia. Walaupun perkara itu bila ziarah tu, maknanya bila kita ziarah lah, maka hati itu bertaut. Pernah satu tempat kami dulu ada seorang pengurus manager Felda lah, tapi tak sebut lah nama dia ya. Dia melihat pada satu bab, tapi tidak melihat sebab ziarah-ziarah ni tak nak. Sebab apa? Sebab nak teruskan produk sawit tu. Proses kan, kalau cuti pekerja tu, kerja ayah saya dulu, arwah ayah saya dulu boiler adjustment. Jadi bila ada kematian orang jauh-jauh, dia tak berapa nak bagi. Pergi ziarah. Jadi Felda ni dia ada van Felda dia tu, orang nak pergi lah. Siapa yang lain pengurus sebelum tu bagi, yang ni tak berapa nak bagi. Jadi pergilah 2-3 kenalan yang baik saja, tapi kilang tak berapa nak bagi. Baik, satu ketika ayah dia meninggal pula. Jadi orang tadi tu, bila dah ayah dia dulu meninggal, pengurus kata, bos kata, manager kata tak bagi pergi. Ini ayah bos pula meninggal, dia tak nak pergi. Dan kawan-kawan yang sekufu dengan dia, rakan-rakan karib dia pun sama dengan dia. Kata kalau awak tak pergi, kawan pun tak nak pergi juga. Dulu dia tak bagi, kan. Lepas tu barulah tersentak, tak datang orang. Baru terasa. Lepas tu dia bagilah semua. Kalau ada kematian, selepas pergilah sekejap, sejam 2. Dah jalanlah mana ada. Tak apalah. Bila dah kena baru terasa. Type
Betapa besarnya perasaan bila mana besarnya suka, lega bila sahabat dapat datang ziarah, ada kematian isteri kita, anak kita, ayah kita atau saudara mara kita. Bila ada kematian, dia datang, dapat datang, Pak Imam datang, Pak Bilal dapat datang. Oh, jiran sebelah dapat datang, jenguk sekejap. Besar hati tu sebenarnya. Nah, tambah-tambah dekat-dekat sama kita. Jadi amalan ini merupakan hak, dan dia mengundang, sebenarnya dia kunci syurga juga. Sebab untuk dia termasuk di dalam belas kasihan kepada Muslim. Belas kasihan kepada Muslim sama Muslim. Dia buat itu kerana dia mencari redha Allah. Buat itu kerana nak redha Allah. Sebab Allah redha begitu, jatuh nanti mudah-mudahan tumpah kasih sayang Allah. Bila dah tumpah kasih sayang Allah ni melimpah ruah, sikit pun orang kata tak ada apalah, memang selamatlah bila dah jatuh kasih rahmat Allah. Sebab dalam ilmu tauhid, harus bagi Allah memasukkan orang maksiat daripada ahli neraka masuk syurga. Harus, tak ada haramnya di sisi Allah. Dan sejarah telah membuktikan Allah datangkan sebab Allah boleh memasukkan ahli maksiat ke dalam syurga seumur hidup maksiat. Bukan kecil-kecil maksiat, bunuh orang, bunuh 99 orang dah yang tak berdosa, habis anak bini orang dia bunuh, dia tikam lah ke, kecil besar habis sampai 99. Lepas tu dah lama sangat, dah ramai sangat bunuh ni, jumpalah seorang abid. Abid ni iaitu ahli ibadah, bukan alim. Alim ni orang ahli ilmu, ilmuwan, cerdikawan, dia sarjana. Tapi abid ini dia ibadah je, dia ikut je, dia bukan dia buat je. Dia tengok, banyak sangat dah ni kalau ikut akalnya. Jadi tak selamat dah, tak boleh dah nak dapat ampun Allah ni. Kata, teruk benar sampai 99. Kata ke 99, kata dia tak boleh dah nak taubat, dah tak boleh dah nak taubat, tak, Allah tak ampun dah, dia kata. Dia tikam pula, bunuh seorang lagi. Bunuh abid 100 orang dia bunuh. Lepas tu sampai satu ketika jumpa pula seorang lagi, iaitu orang alim pula. Jumpa alim, tanya, saya dah bunuh 100 orang buat maksiat, habis ada tak, boleh tak Allah ampunkan dosa ni? Selagi nyawa tidak duduk di halqum ni, maka Allah akan ampun. Gargarah boleh Allah ampunkan. Dia kata boleh, dengan syarat kau kena pergi keluar daripada kawasan ini, pergi taubat dekat sana, belajar kat sana, taubat kat sana. Kalau kat sini tak boleh, geng-geng kongsi gelap kau ada kat sini, perompak-perompak penyamun semua, gangster kawan-kawan ada lagi kat sini, memang tak boleh taubat. Nanti kawan pengaruh itu pengaruh. Sebab tu orang pun dah tak percaya dah. Duduklah lama mana pun kat masjid, orang dah tak percaya dah ni pembunuh upahan, apa nak percaya. Dia berlari terus berlari sampai tengah jalan meninggal. Jadi riwayat menyatakan dua malaikat nak masuk ke syurga seorang, nak tarik ke neraka seorang. Malaikat Ridwan nak bawa ke syurga, mereka Malik nak masuk ke neraka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat kasih sayang Allah Taala, Allah boleh Allah masukkan dia ke syurga. Sebab apa? Ada riwayat menyatakan sejengkal saja, ada yang meriwayatkan sehasta saja dia nak sampai kepada tempat dia nak taubat tu. Dia tengah-tengah, tapi jarak tu terlebih satu hasta je ke sana. Tengah-tengah dah jumpa. Ada riwayat menyatakan begitu. Tak taubat lagi, Allah masukkan dalam syurga. Rahmat kasih sayang Allah, boleh saja. Jadi ini pun kunci kepada rahmat Allah. Macam apa kunci? Mudah kunci. Ikut ziarah orang mati. Bukan susah. Susah ke? Orang mati, orang meninggal, kita pergi ziarah, ikut sama. Sebab apa? Kerana Allah Ta'ala nak belas kasihan. Cara dia begitu, hak dia kita tunaikan. Kalau cuma kita ni, kita tak tahu dalam amalan tu yang mana satu yang akan dapat rahmat Allah. Allah tak tunjuk. Kita tak tahu, maka kita buat semua. Kita buat semua. Kita tak tahu yang mana satu. Kita buat tadi, kita bagi salam ke, yang kita pergi ziarah dia ke, ataupun kita sentuh anak yatim ke, kita buat belaka-belaka. Yang mana baik, pada syarak, baik pada syarak,
kita buat, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan syarat ibtigha'i mardatillah, semata-mata kerana Allah, bukan kerana makhluk. Apa yang makhluk selain daripada Allah itu makhluk. Tetapi ada juga makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala benarkan dalam riwayat, dalam hadis mengatakan benar, iaitu kerana syurga neraka. Tetapi kata ulama tasawuf, kalau buka kitab-kitab berkaitan dengan kitab-kitab ilmu ihsan, ilmu hati, itu syurga bawah sekali. Bawah sekali kalau buat kerana syurga. Sebab itu iman yang bawah sekali, bukan iman yang bawah sekali, iman yang kecil, yang rendah sekali. Tapi boleh, tak ada masalah. Mintalah yang tertinggi. Sebab yang tertinggi sekali ialah mencari redha Allah. Baik, sambung lagi, apa lagi hak? Sebab dia kata banyak tadi, di sebahagiannya. Bila bersin, jawab bersin. Jawab bersin saja. Dapat rahmat Allah. Apabila ia sakit, dia pergi lihat. Apabila kena kematian, kita ziarah. Apabila ia bersumpah, sempurnakan barang yang disumpahkannya. Saudara kita bersumpah saya akan memerdekakan tanah Melayu, Mat Kilau. Kita pun ikut sama, berjuang bersama dengan Mat Kilau. Kan? Dul Said, kan? Mempertahankan tanah. Mana dah tahu esok lusa kita tak tahu apa yang berlaku kat negeri Johor ni. Kita sama kawan kita tentera, kita bersumpah setia. Tak? Panglima tentera, kita pun sama jugalah, bersumpah setia mempertahankan tanah air kita dengan sahabat kita. Bersumpah kita menuntut bela, tak? Mempertahankan tanah air kita ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga hak Muslim sama Muslim, berjuang bersama. Bila ia memberi ingat, kita terima. Bila beri peringatan, kita terima. Dia pun beri peringatan pun kena betul juga. Kadang mengingat tengah-tengah orang, payah juga. Beringat pun dengan caranya, dengan adabnya lah. Jangan kita buat lupa. Bila ada ia di belakang mata kamu, hendaklah zahirkan daripada mengingatnya. Dan ingat, zahirkan, ingat, tunjukkan ingat kita pada dia. Bukan munafik ya. Kasih akan dia, Muslim lagi, kasih sama Muslim. Bencikan baginya apa yang kamu benci. Sama Muslim, Muslim benci kena kutuk, benci kena hina, benci ditindas. Kita pun sama tak suka. Semua itu ada disebut di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Baik, itu hak, antara hak Muslim sama Muslim yang merupakan perincian kepada rahmat Muslim sama Muslim. Perincian dia. Belas itu ditanggalkan daripada orang yang celaka. Tabiat berkasar tidak baik. Maka belas kasihan, sayang menyayang tidak ada pada orang yang nasibnya namanya nasib celaka ataupun tidak bertuah. Kalau nak tahu nasib dia ni orang bertuah ke tak bertuah, Islam aja kalau bertuah dia baik lah tu. Dia cakap lembut tu bertuah lah, tanda bertuah, tanda baik lah tu. Kalau cakap kasar-kasar, itu tanda celaka tu, tanda celaka. Tabiat, sebab dia kata belas kasihan ditanggalkan daripada orang yang celaka, iaitu orang yang berkasar. Sama ada Islam itu sama Islam, berkasar-kasar. Kadang ada jadi tabiat. Bila naik umur remaja, kadang-kadang budak-budak sekolah, pelajar sekolah rendah tak, sekolah menengah, bila dia naik umur remaja, dia suka nak menunjukkan umur remaja biasanya manusia ni nak menunjukkan kehebatan, nak menunjukkan dia tu besar. Jadi dia cakap macam kasar-kasar sikit, kan? Ada barang baik ke? Ada barang baik, kan? Cekak leher, barang baik ke? Ada barang baik. Contoh, kan? Dia suka tunjuk yang kasar-kasar. Kena tunjukkan, kena ajar kepada anak cucu kita. Itu tak bagus, tak baik sebenarnya. Itu tanda orang yang celaka nanti, bukan orang yang bertuah. Nak jadi orang berjaya, dia lembut sama Islam.
beradab, dan kalau bercakap itu bercakap dengan keras, itu orang celaka namanya. Gerak-geri badan pun tidak dengan lemah lembut. Jadi saja tunjuk tunjuk kasar-kasar. Bagi garangkan muka lagi. Muka tu bagi dimasamkan saja-saja. Ini tak bagus. Bukan itu yang disuruh oleh Islam sama muslim. Adapun kalau orang yang tak mengaji, pernah saya jumpa dia tu tak mengaji lah. Tak mengaji, tak sekolah sampai darjah 6 je. Lepas tu bila dia keluar daripada darjah 6, dia tak tahu nak buat macam mana. Jadi cara dia macam mana? Dia cuba buat sombong. Dia ingat cara tu betul. Dia tak boleh nak berbahasa salam, apa khabar, bertanya, tak boleh. Dia tak tahu. Sebenarnya dia sudah ilmu. Bila bercakap itu hendaklah dengan baik, tunjukkan gerak-geri yang baik. Ni dia sebab dia tak tahu guna akal, maka dia sudah tentu dia menyangka bahawa kasar itu bagus. Sebabnya tak adalah macam-macam dan dia saja tunjuk sombong. Islam tidak. Islam sama Islam tunjukkan kelakuan yang baik. Bahkan sembunyikan yang sombong-sombong. Kalau pemuka tu jenis masam, misai bertaring macam singa laut pun senyum juga. Maniskan muka. Maka demikian itu orang yang tiada indahkan orang namanya, dan tiada diindahkan orang itu tiada lemah lembut, dan tiap-tiap yang tiada lemah lembut ada kasar sahaja padanya. Maka apabila berkasar juga jadilah ia orang yang tiada pembelas. Maka orang yang tiada pembelas itulah orang yang celaka. Dalam kitab dia kata itu syarah sebagaimana tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Apa dalilnya cakap macam tu? Kata Rasulullah, sami'atu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul la tunza'ur rahmatun illa min syaqi. Ada hadis, bukan cakap saja. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, Abu Hurairah, aku telah dengar Abul Qasim, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada ditanggalkan rahmat illa min syaqiyin, melainkan daripada yang celaka. Celaka itu disyarahkan orang yang tiada rahmat, muslim sama muslim. Rahmat Allah tak ditanggalkan, melainkan orang yang celaka. Jadi celaka tu nak kena syarah. Orang celaka, bahasa Melayu kita syaqiyan, bahasa Melayu celaka pastinya tidak bertuah, tak selamat. Selalu kalau dulu-dulu masa baru-baru dulu tak ada ilmu, kita terfikir kita ni Allah nak nasib bertuah atau celaka. Saya ni kadang isteri saya, keluarga saya, orang bertuah ke orang celaka. Artinya Allah takdirkan kita 50,000 tahun sebelum alam dijadikan ahli syurga ke ahli neraka. Kita nak fikir begitu. Syurga ke neraka? Memang sampai sekarang pun tak tahu. Ya Allah, aku minta syurga. Tetapi Allah menyatakan bahawa kalau berkasar itu orang celaka. Orang celaka artinya duduk di dalam neraka. Baik, apa pula orang bertuah? Orang bertuah artinya orang yang dapat rahmat Allah. Orang yang ada rahmat Allah artinya orang berkasih sayang. Ada hadis yang lain, nak tahu dia bertuah atau tidak, mayuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau dia nak tahu Allah itu kehendak baik atau tidak, kalau dia nak tahu Allah hendak berkehendakkan kebaikan padanya, yufaqihu fiddin, dipandaikan dalam agama, difahamkan dalam agama. Belajar agama jadi faham, disyarah sehingga lepas tu jumpa syarah daripada ulama-ulama yang muktabar. Ada juga dia belajar agama, nak belajar agama dapat syarah Ibrahimiyah, dah sesat jadinya. Dapat syarah ayah pin, wal iazubillah min zalik. Kan? Sebab itu cari belajar dengan daripada ulama-ulama, ada kitab-kitab yang muktabar. Jangan yang tersembunyi-sembunyi ni. Kalau tak tahu rujuk dulu. Boleh sekarang ni telefon terus pun boleh. Ustaz-ustaz yang termasyhur tu, kitab ni Sahih Tirmizi, betul ke tidak? Ni kitab ni hadis. Mesti dia cakap betul tu. Sahih Imam Tirmizi 6 daripada sunan hadis yang menjadi tempat rujuk. Baik, belas kasihan lagi manusia dan binatang. Dalam hadis ni qala Rasul, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Ar-rahimu
sijnatun minar rahman, faman wasalaha wasalahu Allah, wa man qata'a qata'ahu Allah. Ujung sekali itu kata Allah tu dia masuk dalam bab memutuskan silaturahim. Tapi dia masuk ke hadis. Jadi belas kasihan manusia dan binatang. Telah lalu menerangkan belas kasihan manusia itu di dalam beberapa masalah, dan diterangkan peri, berkasihan dan berlemah lembut, bercakap dan perangai. Adapun berlemah lembut dengan binatang itu dikata ialah kasihan juga. Belas kasihan juga masuk tu, iaitu tidak dipukul godam dengan melampau-lampau. Jangan pukul. Walaupun ada kuda sendiri, kuda kita punya, keldai kita punya, lembu kita punya, kerbau kita punya, jangan kita pukul dia sesungguh-sungguhnya. Allahumma inna nastaiduka ma qara'na wa ma hafazna fardun wa alaina inda ma hajati ilaihi, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Tetangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul aswa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.